Dua warga Singapura dilaporkan masih hilang di Taiwan akibat gempa bumi yang dahsyat yang menggegarkan pulau itu pada Rabu lalu. Kementerian Ihwal Luar MFA menyatakan pihaknya sedang berhubung rapat dengan para waris mangsa serta menyediakan bantuan konsular. Dua rakyat Singapura yang hilang itu dipercayai berada berdekatan kawasan Tarukuk George di daerah Hualien iaitu tempat tarikan popular di kalangan pelancong. MFA menyatakan pejabat perdagangan Singapura di Taipei sedang menghubungi pihak berkuasa tempatan bagi mengetahui nasib rakyat Singapura yang hilang. Ia menambah akan terus memantau keadaan dengan teliti. MFA juga akur bahawa 8 rakyat Singapura merupakan antara kalangan 71 rakyat asing yang diselamatkan setelah terperangkap di daerah Hualien. Dua daripada mereka mengalami cedera ringan. Lebih banyak sokongan akan diberikan kepada warga emas di pusat-pusat penuaan aktif dengan bantuan kumpulan sukarelawan baru. Agensi Penjagaan Bersepadu AIC merancang untuk menempatkan sekitar 2,400 sukarelawan bergelar Silver Guardians menjelang 2028. Matlamatnya menggalak warga emas yang sihat untuk tingkatkan sokongan kepada rakan-rakan sebaya. AIC berharap untuk memanfaatkan ikatan antara golongan mereka yang sebaya bagi program sukarelawannya yang terbaru. Menerusi sesi latihan separuh hari, mereka akan dilengkapi dengan kemahiran untuk berinteraksi serta diajar cara-cara menjalankan kegiatan. Para sukarelawan baru ini kemudian dipadankan dengan pusat-pusat yang berhampiran rumah atau tempat kerja mereka. Kumpulan Silver Guardians ini dijangka bakal meningkatkan rangkaian sukarelawan di Singapura. Ini adalah tambahan kepada sekitar 3,000 duta generasi perak sedia ada. Kumpulan pertama, 400 sukarelawan dilibatkan dalam projek perintis yang dimulakan antara April hingga Disember tahun lalu. Mereka ditempatkan di sekitar 12 pusat. The pilot project confirms something that researchers, clinicians, doctors, we ourselves at MOH, we always supported and always suspected, which is the volunteers can benefit greatly, maybe even more than the beneficiaries of volunteer work. The giver can benefit more than the recipient of volunteer work. For example, by facilitating exercise programs, the facilitator himself or herself become fitter and more healthy. The facilitator that help out in art and craft program themselves got a very good therapeutic outlet. Untuk meningkatkan kesaksamaan di Singapura, sebuah badan amal mobiliti sosial menggariskan beberapa bidang utama. Ini termasuk meningkatkan penglibatan belia, mendapatkan lebih banyak sokongan korporat serta mendalami analisis data. Pelan 5 tahun Access Singapore ini bertujuan mengendalikan lebih banyak program serta mendekati lebih banyak vendor dan perusahaan sosial. Badan amal tersebut ingin meningkatkan kesedaran dengan menyasarkan golongan belia semuda pelajar sekolah menengah. Antaranya dengan mendedahkan mereka sejak awal kepada bidang-bidang kerjaya menerusi perkongsian profesional dan program perantisan. Badan tersebut juga berharap untuk memperolehi data daripada perintah atau syarikat kaji selidik agar dapat menyediakan khidmat yang lebih berkesan. Satu lagi bidang tumpuan adalah menyemak semula takrifan erti kejayaan atau kelulusan yang baik. Menteri Pendidikan Chan Chun Sing berkata kejayaan sebenar bagi pelajar adalah untuk memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing serta menyumbang semula kepada masyarakat sesuai kemampuan tersebut. Try not to just define your success based on your personal accomplishment. Try to define your success also based on your contribution. And you will find joy and meaning when you can contribute. And I think that's also my hope for all Singaporeans and for generations to come, that we are a society that is not defined just by our material success. Para peruncit di Singapura meraih penjualan bernilai $3.9 bilion pada Februari lalu, meningkat 8.4% berbanding Februari tahun lalu.
Ini meneruskan peningkatan 1.6% tahun ke tahun yang dicatat pada bulan Januari, sebahagian besarnya dirangsang musim perayaan Tahun Baru Cina. 11 daripada 14 kategori jualan runcit mencatat kenaikan pada bulan Februari berbanding setahun yang lalu. Sektor makanan dan alkohol meraih peningkatan lebih 31% disusuli jualan pasaraya yang meningkat sebanyak 19.2%. Penjualan jam tangan dan barang kemas meningkat hampir 17% didorong permintaan lebih tinggi untuk barang kemas. Sebaliknya, barangan optik dan buku serta peralatan komputer dan telekomunikasi masing-masing merosot sebanyak 9.3% dan 7.7%. Penjualan runcit dijangka kekal kukuh pada bulan-bulan akan datang.